Pensil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. آمين يا رب العالمين. أما بعد والحمد لله. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sambung lagi. Dari kepada yang beri salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara boleh dengar tak? Suara. InsyaAllah kita akan sambung bacaan kita daripada buku Risalah Haid, Nifas dan Istihadah. Di sambungan kita pada muka surat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Jenis-jenis wanita mustahadah. Jika seorang wanita itu keluar darah berterusan melebihi 15 hari, termasuk malam lah, maka darah yang keluar itu bercampur antara haid dan istihadah. Ini kena ingat. Di sini disebutkan jika seorang wanita itu keluar darah berterusan melebihi 15 hari, termasuk malam lah 15 hari, yakni 15 hari 15 malam lah. Maka darah yang keluar itu yang 15 hari, lebih daripada 15 hari berterusan,
bercampur antara haid dan istihadah. Poin dia di sini berterusan. Kena ambil perhatian tu. Poin dia di sini berterusan. Poin dia, ingat, berterusan. Berterusan di sini dengan makna juga bersambung. Apa yang bersambung? Bersambung dari hari ke-15. Maknanya daripada hari pertama sampai hari ke-15 itu waktu maksimal haid. Nah, kena ingat minimum haid sehari semalam atau 24 jam. Maksima haid 15 hari 15 malam. Nah, minima suci antara dua haid lah ni. 15 hari 15 malam. Minima ni sekurang-kurangnya lah. Minima haid pun mana sekurang-kurang haid lah. Okey. Yang ni poin dia. Poin ni kena ingat. Okey. Kita baru baca tadi jenis-jenis wanita mustahadah. Mustahadah ni wanita yang dijangkiti istihadah. Mustahadah ni apa? Wanita yang dijangkiti istihadah. Itu panggil cantik lah orang tulis apa, orang cakap apa tulis lah. Jangan buat main. Sibuk dengan pemadam tu jadi apa. Oh, cerita depan ni baru benar. Point dia apa sekarang ni? Point dia sekarang ni cerita pasal apa? Point dia apa? Kita baca tadi, jika seorang wanita itu keluar darah berterusan. Poin dia sekarang ni berterusan. Poin dia sekarang ni berterusan. Kita dia berterusan. Nah, berterusan dengan maksud bersambung dari hari ke-15. Maksudnya daripada hari pertama sampai hari ke-15. Ini daripada hari pertama dipanggil tempoh maksima haid. Tempoh maksima haid 15 hari 15 malam. Yang dimaksudkan berterusan ialah bersambung dari hari ke-15. Maknanya hari terakhir tempoh maksima haid bersambung sehingga ke hari 16 dan seterusnya. Ini poin dia. Sekiranya hari ke-15 ini tidak ada, kemudian selang tidak ada, hari ke-16 baru ada balik. Itu termasuk dalam baki suci. Istihadah baki suci. Sekarang ni kita nak cerita istihadah dalam haid. Faham dulu? Kalau tak bersambung dengan hari ke-15, dia masuk cerita baki suci. Kalau bersambung dengan hari ke-15, darah berterusan itu, baru kita masuk ni pada bicaraan yang kita nak ceritakan ni. Berterusan. Jelas dulu.
Okey, jika darah yang keluar itu berterusan dengan maksud bersambung dengan hari yang ke-15, maknanya sampai hari ke-16, hari ke-17, 18 dan seterusnya. Dan darah hari ke-16, ke-17, 18 itu dia bersambung dengan hari yang ke-15. Tak kiralah sama ada dia dah berhenti dah sekejap, 1 sampai 7 berhenti. Tak? 1 tambah 7 darah. 8 sampai 14 tak ada darah. 15 ada balik, 16 ada balik. Ni dikira bersambung lah tu. Walaupun tengah-tengah daripada hari pertama sampai 15 tu, tengah-tengah dia tu tak ada darah. Bila 15 ada darah semula, bersambung dengan hari ke-16, dikira bersambung lah tu. Walaupun 14 tak ada, 13 tak ada. Ini yang masukkan di sini. Jelas dulu. Baik. Wanita tersebut dinamakan mustahadhah, iaitu wanita yang dijangkiti istihadhah. Mustahadhah ni maksudnya wanita yang dijangkiti istihadhah. Istihadhah tu nama darah bagi darah yang keluar yang bukan dalam tempoh haid, bukan dalam tempoh nifas. Dipanggil istihadhah, nama darah tu. Perempuan yang ada darah istihadhah ni dipanggil mustahadhah. Jelas. Islam nama agama yang diredai Allah tu. Orang yang menganut agama yang diredai Allah tu, iaitu Islam tu, dipanggil Muslim. Jelas. Iman ialah bentuk keyakinan hati seseorang, kepercayaan terhadap Allah. Orang yang percaya, yakin kepada Allah dipanggil mukmin. Orang yang ada iman dipanggil mukmin. Ni orang yang ada istihadhah dipanggil mustahadhah. Jelas dulu. Jelas. Baik. Terdapat 7 kategori, yakni keadaan ataupun gambaran bagi mustahadhah. Ada 7 kategori wanita yang dijangkiti istihadhah, yakni 7 kategori mustahadhah. Yang pertama, mubtada'ah mumayyizah. Yang kedua, mubtada'ah ghairu mumayyizah. Yang ketiga, mu'tadah mumayyizah. Yang keempat, mu'tadah ghairu mumayyizah. Zakirah li'adatiha qadran wa waqtan. Yang kelima, mu'tadatun ghairu mumayyizatun nasiyatun li'adatiha qadran wa waqtan. Yang ini dipanggil mutahayyirah. Yang keenam, mu'tadatun ghairu mumayyizatun zakiratun li'adatiha qadran la waqtan. Dan yang ketujuh, mu'tadatun ghairu mumayyizatun zakiratun li'adatiha waqtan la qadran. Yang ni kita akan
Sebut satu persatu pada tajuk dia. Muka surat 30. Seterusnya pada muka surat 30. Panduan. Bila sebut mubtada'ah. Apa mubtada'ah? Yang ni kena ingat Mubtada'ah, muqtadah, yang ni kena cuba diingati. Mubtada'atun, mubtada'ah boleh juga. Mubtadi'ah pun boleh. Apa dia mubtada'ah? Iaitu wanita yang pertama kali keluar darah, sama ada haid ataupun nifas. Pertama kali datang darah dipanggil mubtada'ah. Bermaksud mubtada'ah itu wanita tersebut belum pernah beradat haid atau nifas, serta belum pernah beradat suci antara dua haid dan nifas. Ini panggil mubtada'ah. Mubtada'ah ni dia panggil belum pernah haid, belum pernah suci, belum pernah nifas, belum pernah suci daripada nifas. Tengok nota kaki dekat beradat dekat bawah tu. Ta'liq dia. Adat artinya adat itu kebiasaan. Adat bahasa Arab, bahasa Melayu dia kebiasaan. Dalam ilmu fiqh, adat itu dikira apabila pernah berlaku sekali sebelumnya. Mana kalau pernah berlaku sekali sebelumnya, masuk kali kedua tu, mana? Kira adat lah. Maksudnya jika sebelum itu pernah berlaku sekali, maka telah dikira sebagai adat. Datang berlaku kali kedua, maka yang pertama dulu dikira adat. Kalau baru berlaku sekali je, lepas tu tak berlaku dah, tak boleh panggil adat lagi. Tiba-tiba berlaku lagi sekali, benda yang sama. Yang pertama dulu tu dikira sebagai adat. Jelas dulu? Jelas? Kat mana? Adat tu apa? Adat tu je lah. Jelas lu Adat ni maksudnya benda yang pernah berlaku sekali sebelumnya. Bila berlaku kali kedua, yang pertama kali tu dikira adat. Faham tak? Orang tak cerita pasal darah lagi ni. Orang cerita pasal adat. Faham? Adat tu apa? Pernah keluar apa? Berlaku apa? Tak kira lah apa-apa pun. Jelas lu. Adat ni macam mana? Contoh dia baling batu sekali. Pertama kali dia baling batu pergi ke air tenggelam. Bila dia baling kali kedua tenggelam juga, bermakna berlakulah adat di situ. Kerana yang pertama kali dia baling batu ke air tenggelam dikira sebagai adat. Kerana kali kedua pun tenggelam juga. Tapi kalau baling pertama sekali je dia baling dalam air, tenggelam. Lepas tu tak baling-baling dah. Tak boleh panggil adat lagi. Cuma dalam bab baling batu ke air ni memang maklum dah lah. Ni ceritanya kalau yang pertama-tama sekali berlaku tu. Contoh. Okay, jelas adat tu adat. Jadi mubtada'ah yang belum pernah beradat. Mana tak sekali pun belum pernah lagi datang haid. Kalau dia pernah datang haid buat pertama kali,
kata dah 7 hari. Lepas tu tak datang dah haid. Mana dia, kita tak ada kaitan lah dia dengan adat. Bila datang kali kedua, 7 hari juga. Yang pertama kali 7 hari tu, dan yang kedua ni, kedua-duanya dikira sebagai adat. Dia begitulah. Tu mubtadaah, pertama kali ni yang belum pernah datang darah. Mu'tadah iaitu wanita yang pernah keluar darah, haid atau nifas. Bermaksud pernah beradat haid, nifas, dan pernah beradat suci antara dua haid dan juga beradat suci nifas. Mubtadaah, belum pernah ada adat, tak pernah datang haid, tak pernah datang nifas. Mu'tadah, pernah haid, pernah suci antara dua haid, pernah nifas, pernah suci daripada nifas. Mumayyizatun, mumayyizah. Mumayyizah iaitu dapat membezakan sifat darah serta memenuhi syarat tamyiz. Syarat tamyiz yang akan kita sebutkan kemudian. Jelas dulu. Mumayyizah ni mana dia reti dah. Dia boleh beza darah, dia kenal darah. Mumayyizah mana dia reti. Dia tahu nak bicarakan bab darah ni dia tahu. Ghairu mumayyizah iaitu tidak dapat membezakan sifat darah atau dapat membezakan sifat darah tapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Dia reti tengok darah-darah ni, dia reti, tapi syarat tamyiz tu tak ada. Okay. Kalau mumayyizah reti beza darah, cukup syarat tamyiz. Ghairu mumayyizah tak reti beza darah, atau dia reti beza darah tapi dalam masa yang sama, walau tahu membezakan darah, syarat tamyiz pula tak cukup. Dia tetap ghairu mumayyizah juga. Jadi nak kata mumayyizah ni mesti reti beza darah, mesti cukup syarat tamyiz. Kalau reti beza darah saja tapi syarat tamyiz tak cukup, dipanggil ghairu mumayyizah juga. Kalau tak reti langsung beza darah, juga dipanggil ghairu mumayyizah. Habis, selesai. Syarat tamyiz ada 4, iaitu muka surat 31. Syarat tamyiz ada 4, iaitu pertama, tulisan warna merah tu, muka surat 31. Syarat tamyiz ada 4, iaitu yang pertama, darah kuat tidak kurang daripada 24 jam atau sehari semalam. Darah kuat tidak boleh kurang daripada 24 jam atau sehari semalam. Tu syarat tamyiz. Yang pertama, darah kuat jangan kurang daripada 24 jam atau sehari semalam. Yang kedua, darah kuat tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Darah kuat tak boleh kurang 15 hari 15 malam, dia tak boleh lebih. Darah kuat tidak kurang 24 jam sehari semalam, dan darah kuat juga tak boleh lebih 15 hari 15 malam. Yang ketiga, syarat tamyiz, darah lemah tidak kurang daripada 15 hari 15 malam. Darah lemah, kalau darah kuat, dia tak boleh kurang 24 jam sehari semalam, tapi tak boleh lebih 15 hari 15 malam. Darah lemah pula tak boleh kurang 15 hari 15 malam. Syarat ketiga, darah lemah tak boleh kurang 15 hari 15 malam. Ini bagi wanita yang darahnya keluar berterusan. Disebut sebagai istimrar.
disebut sebagai istimrar. Syarat pertama tadi, darah kuat tidak kurang 15 hari, tidak kurang 24 jam sehari semalam. Yang kedua, darah kuat tidak lebih 15 hari, 15 malam. Syarat tamyiz ketiga, darah lemah tak kurang 15 hari, 15 malam. Satu, darah kuat tak kurang 24 jam sehari semalam. Kedua, darah kuat tak lebih 15 hari, 15 malam. Ketiga, darah lemah tak kurang 15 hari, 15 malam. Tak kurang 15 hari, 15 malam ni bagi wanita yang darah berterusan. Dia disebut sebagai istimrar. Kalau darah dia tak berterusan dengan maksud apa? Berterusan iaitu setelah habis darah lemah kemudian keluar darah kuat melebihi 15 hari. Tu. Okey. Nanti kita tengoklah pembahasan dia. Yang keempat, syarat tamyiz, darah lemah tidak diselangi dengan darah kuat. Artinya, yang kata darah lemah tidak diselangi dengan darah kuat itu, artinya darah lemah itu mestilah berturut-turut. Ini tidak terpisah. Dia tak boleh lemah kuat, lemah kuat, lemah kuat. Dia tak boleh. Tu. Nanti kita akan tengok Okey. Dapat dulu syarat-syarat tamyiz. Syarat tamyiz ni sepatutnya kena hafal Sepatutnya lah. Tapi tak apa, tak payah hafal lagi ya, tak payah hafal sesuatu gitu. Kita akan sentiasa sebut. Kita akan sentiasa ulang-ulang, mudah-mudahan akan jadi ingatan. Warna dan sifat darah. Pada bicaraan berkaitan istihadah, warna dan sifat darah antara perkara penting yang perlu diketahui. Kalau tak berkait dengan istihadah, maka tak menjadi keutamaan warna-warna darah ni. Maksudnya kalau darah tu keluar tidak melebihi 15 hari, 15 malam, maka dia tak ada isu merah ke, kuning ke, hitam ke, mana keluar dulu ke, dia tak ada isu. Semuanya dihukum sebagai haid sebab tak lebih 15 hari, 15 malam. Tapi bila kata istihadah ni mesti darah yang melebihi 15 hari, 15 malam. Masa tu dia warna darah memainkan peranan. Ada darah yang dikategori sebagai darah kuat dan ada yang dikategorikan sebagai darah lemah. Darah ni dia ada darah kuat, dia ada darah lemah. Menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, terdapat 5 jenis warna darah. Warna dan sifat darah terbahagi kepada, tengok dalam rajah di bawah tu kita ada letak warna darah dan sifat darah.
hitam, merah, merah kekuningan ataupun perang, kuning, keruh. Keruh ni antara kuning dan putih. Sifat dia pula busuk, dipanggil kuat. Tidak busuk, dipanggil lemah. Busuk lebih kuat daripada tidak busuk. Tidak busuk lemah daripada busuk. Itu sifat dari segi bau. Pekat dikira kuat, cair dikira lemah. Pekat kuat daripada lemah, kuat daripada cair. Cair lemah daripada pekat. Ini dikira dari sudut tekstur dia panggil apa bahasa Melayu. Dari sudut kekentalan dia. Tak? Ini tak apa, nanti kita akan ulang-ulang. Okey. Muka surat 32. Dimaksudkan dengan darah kuat ialah tambahan pada muka surat 32. Dimaksudkan dengan darah kuat ialah darah yang murni tanpa bercampur. Jika ada bercampur seperti hitam berbelang kemerahan, maka dikira sebagai darah kuat, iaitu hitam. Jika bercampur merah berbelang kekuningan, maka dikira sebagai darah kuat, iaitu merah. Manakala darah lemah ialah darah yang tidak bercampur dengan darah kuat. Kalau hitam dia ada bercampur merah, kita ambil dia sebagai hitam. Kalau merah ada bercampur dengan kuning, kita ambil sebagai merah. Kalau hitam campur dengan merah, mana lagi kuat antara hitam dengan merah? Hitam dikira hitam. Merah campur dengan kuning. Mana lagi kuat antara merah dengan kuning? Merah, maka dikira merah. Walaupun dia bercampur dengan kuning, kita ambil yang kuat daripada percampuran itu, iaitu merah. Macam itulah seterusnya. Nak cerita darah tu lemah, mestilah dia tidak bercampur dengan sesuatu. Contoh, darah merah dengan darah kuning. Kuning tak ada campur, merah tak ada campur. Kalau merah tu bercampur dengan kuning, dikira merah. Antara merah kekuningan dengan kuning, mana yang lebih lemah? Maknanya kuning lebih lemah. Sudah begitu. Warna kuning atau kekuningan dan keruh termasuk dalam warna darah pada pendapat paling asah. Paling asah ni maknanya paling kuat lah, pendapat terkuat lah. Di sisi perkataan ulama mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kuning dan keruh termasuk dalam warna darah. Ini berdasarkan riwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya para wanita telah menghantar kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha cebisan kain yang terdapat padanya kapas yang mempunyai darah yang berwarna kekuningan. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha lalu berkata, la ta'jalna hatta tarainal qassatal bayda'a. Janganlah kalian terburu-buru sehingga kalian melihat kapas ini berwarna putih. Terburu-buru ada nota kaki dia. Cuba tengok nota kaki terburu-buru tu maksud dia apa? Arti terburu-buru tu, jangan terburu-buru untuk melakukan ibadah atau perkara yang ditegah ketika haid. Jangan kalian terburu-buru, jangan kalut nak melakukan ibadah atau perkara yang ditegah ketika haid. Sehingga kalian melihat kapas ini berwarna putih. Pada bicaraan dasar atau asas haid, tidak diambil kira keadaan warna darah dan sifat darah sekiranya darah tersebut keluar masih dalam tempoh maksima haid malam. Kita dah sebut tadi dah. Jika darah tak melebihi 15 hari, warna darah tidak diambil kira. Kerana apa? Semuanya dikira sebagai haid. Baik. Jelas? Jelas? Jelas?
Okey. Okey, sekarang kita nak masuk dah lah. Nak masuk dah lah kepada perincian tu. Dah mulalah sikit-sikit tu. Baik. Okey, istimrar tadi ingat lah. Istimrar ni maknanya darah yang kedua mesti berterusan melebihi 15 malam. Darah lemah, nak? Darah lemah yang berterusan mesti melebihi 15 hari 15 malam. Kalau tak melebihi 15 malam dipanggil ghairu mumayyizah. Nanti dia akan ada lah contoh-contoh tu nanti yang berkait dengan istimrar ni apa. Okey. Yang pertama daripada istihadah iaitu mubtada'atun mumayyizatun. Yang kata silap tu kat mana aja? Mana kat mana? Kat mana? Mutahayyirah tu. Bila kat mutahayyirah tu lah. Baik. Yang pertama, mustahadah mubtada'ah mumayyizah. Mustahadah mubtada'ah mumayyizah. Mustahadah mubtada'ah mumayyizah. Okey, mustahadah apa dia? Mustahadah apa dia? Okey, mustahadah orang yang dijangkiti istihadah. Mubtada'ah belum pernah keluar darah kan, belum pernah beradat. Mubtada'ah maknanya belum pernah beradat haid atau beradat suci. Kan? Tadi kita sebut mubtada'ah ni sebelumnya dia belum pernah haid, belum pernah suci, belum pernah nifas, belum pernah suci. Mubtada'ah. Dikira orang yang pertama kali keluar darah. Mumayyizah. Mumayyizah apa? Mumayyizah berarti bezakan darah cukup syarat tamyiz. Okey. Mustahadah mubtada'ah mumayyizah, iaitu wanita yang belum pernah keluar darah haid, ini belum pernah beradat haid serta belum pernah beradat suci antara dua haid, dan dapat membezakan sifat darah serta memenuhi syarat tamyiz. Ini dia sempat belajar sebelum dia kedatangan darah. Dia kenal dah darah, dia tahu dah bab darah ni. Tiba-tiba Allah uji dia, bila dia dah pandai, terus pertama kali keluar darah, terus istihadah. Hukumnya, hukum mustahadah mubtada'ah mumayyizah. Darah yang kuat dikira sebagai haid, manakala darah yang lemah dikira sebagai istihadah. Kena ingat, bila sebut istihadah, mesti darah dia keluar melebihi 15 hari 15 malam dan bersambung dari hari ke-15 bersambung sehingga 16, 17 dan seterusnya. Ingat yang tu. Okey. Kalau tak bersambung dipanggil baki suci. Istihadah lah, tapi baki suci ni kita bukan cerita baki suci, ni istihadah di dalam haid. Kita sedang bicarakan bab istihadah di dalam haid. Untuk istihadah di dalam haid, kena ingat satu, mestilah darah yang berterusan melebihi 15 hari, 15 malam tu bersambung dari hari ke-15. Kalau hari ke-15 berhenti sekejap, hari ke-16 keluar balik, yang tu masuk dalam istihadah baki suci. Kena ingat tu.
poin-poin ini penting untuk kita berikan perhatian. Dia kata kalau mustahadah ni, dia jenis kategori orang yang pertama kali datang darah terus dijangkiti istihadah. Sebelum ni tak pernah lagi haid, tak pernah lagi suci antara dua haid. First time datang haid, first time period, terus darah dia keluar, berjela-jela sampai berlebihi 15 hari 15 malam. Bagi kategori ini dia kata, darah kuat sahaja dikira sebagai haid. Pasal ni dia cerita dia ni mumayyizah. Mumayyizah ni mana dia kenal darah. Jadi orang yang mumayyizah dia kenal darah ni, dia tahu beza darah, cukup syarat tamyiz. Darah kuat saja dikira sebagai haid. Darah lemah dikira sebagai istihadah. Contoh 17. Muka surat 33. Pertama kali keluar darah. Pertama kali keluar darah, 5 hari darah kuat. Yang ni hitam lah. Darah kuat di kita masukkan kuat di sini hitam. 25 hari darah lemah, yang ni merah. 5 hari kuat, 25 hari lemah. Tolong ambil perhatian di sini. Kaedah yang kita pakai di sini, kalau 2 garisan tu bermakna darah kuat, 1 garisan bermakna darah lemah. Kaedah yang kita pakai, kalau 2 garisan maksudnya darah kuat, 1 garisan bermakna darah lemah. Boleh faham ke dah? Faham dah? Tulis kejap nota ni, komen kat situ sebagai peringatan. Dalam perkongsian kita ini, perbincangan kita ini, jika melihat contoh yang ditulis dalam penerangan, 2 garisan di bawah nombor menunjukkan darah kuat, 1 garisan di bawah nombor menunjukkan darah tu lemah. Okey? Aku nanti orang tanya pula kan, kenapa 2 garisan, kenapa 1 garisan? Jadi kita maklumkan siap-siap. Bang, ambil air bang. Baik. Contoh di sini, 5 hari darah kuat, 25 hari darah lemah. Keterangan. Darah 5 hari pertama dikira sebagai haid, darah 25 hari berikutnya dikira sebagai istihadah. Mandi hadas pada permulaan hari ke-16 dan qada solat 10 hari. Bermula pada hari ke-16, dihukum suci dan tunai solat seperti biasa serta lain-lain ibadah berkait suci. Buang sikit apa hal sampai penuh ni sampai tak reti. Kalau bagi jak, isi penuh 1 jak. Agak munasabah lah sikit. Dan 5 hari pertama saja dikira sebagai haid. Seperti dalam rajah di dalam muka surat 33 tu. 1, 2, 3, 4, 5 tu warna hitam, darah kuat lah. 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke hari ke-30. Mana 25 hari darah merah, dikira darah lemah lah. Jadi, darah dia keluar berterusan selama berapa hari keseluruhan. Dalam contoh ini, perempuan ini keluar darah keseluruhan sebanyak 30 hari.
5 hari kuat, 25 hari lemah. Okey. Jadi, daripada 1 hingga 5, darah hitam. Hitam ni kira kuat lah. Daripada 6 hingga 30, darah merah. Merah ni lemah ha? Lemah. Betul? Jelas dulu. Tulis atas, tulis atas. Bawah nak guna. Darah hitam. Hitam ni kuat. Sini darah merah. Daripada hari ke-6 sampai 30, darah merah. Merah ni darah lemah. Okey. Jadi, di sini 5 hari yang pertama pada darah kuat, iaitu darah hitam, dihukum sebagai haid. Nah. 25 hari berikutnya dikira sebagai istihadah. Tapi mandi hadas pada hari ke-16. Pada situasi sebenar, perempuan ini, dia kena tunggu juga daripada hari pertama sehingga hari ke-15. Pada situasi sebenar. Tak? Cuma daripada hari pertama sampai hari ke-5, darah dia hitam. Kuat. Bermula pada hari ke-6 sehinggalah hari ke-15 tu, darah dia merah. Tapi pada situasi sebenar, dia kena tunggu sehingga hari ke-15. Bila masuk hari ke-16, darah masih ada, terus mandi, solat, puasa jika Ramadan. Terus apa? Pasal dah keluar daripada tempoh maksimal haid. Okey. Pada hari ke-16, keluar tak keluar, wajib mandi. Di sini contoh ni, masih keluarlah darah pasal dia berterusan kan. Pada contoh ini, hari ke-16, walaupun darah masih keluar, wajib mandi, wajib solat, wajib puasa jika Ramadan lah. Walaupun darah masih keluar. Okey, bila dia dah mandi, dah mandi, sekarang nak hukumkan haid berapa hari? Nak hukumkan haid dia berapa hari? Pasal darah bersambung dengan hari ke-15. Tak boleh ambil 15 hari. Kenapa tak boleh ambil 15 hari? Kerana darah ini bersambung. Okey, tak boleh ambil 15 hari. Kerana apa? Kerana darah bersambung. Kalau tak boleh ambil 15 hari, nak ambil berapa hari? Kan dia ni mumayyizah. Dia kenal darah. Dia tahu beza darah. Dia tahu mana kuat, mana lemah. Dalam contoh ini dikatakan 5 hari pertama darah hitam, darah kuat. Selebihnya darah merah. Maka darah kuat sahaja dihukum sebagai haid. Setelah dia mandi pada hari ke-16, yakinlah dia bahawa darah kuat sahaja kerana dia kenal darah kuat, darah lemah. Darah kuat yang pertama sahaja sebagai haid, iaitu 5 hari yang pertama haid. Maka baki selebihnya itu adalah istihadah. Dia dah mandi pada hari ke-16, tolak 5 hari yang pertama, maka berapa hari yang dia tak solat tadi? Daripada 15 hari tu 10 hari. Itu kata kena qada 10 hari. Kerana 10 hari yang berikutnya itu tidak dihukum sebagai haid disebabkan berbeza darah, iaitu daripada darah kuat bertukar kepada darah lemah. Lepas tu hari ke-17, 18, 19, 20, 21, 23 semuanya dihukum sebagai apa? Sebagai
istihadah. Okey. Jelas dulu. Jelas. Okey. Jadi, haid 5 hari, muka surat 34. Muka surat 34 atas sekali. Kesimpulan bagi contoh 17, haid 5 hari, istihadah 25 hari, mandi hadas pada hari ke-16, qada solat 10 hari. Okey, ada soalan tak? Mandi hadas niat macam biasa. Wuduk sahaja niat lain. Untuk wanita istihadah ni, mandi niat macam biasa. Wuduk niat lain. Wuduk niat seperti muka surat 95. Buka muka surat 95. Oh, Alhamdulillah, nak habis dah kita. Hari ke-6 sampai 15 ni masih tak solat. Tunggu lagi kerana berada di dalam tempoh sah haid. Iaitu tempoh maksima haid 15 malam. Tapi disebabkan hari ke-16 masih keluar, 16 tu nak tak nak kena mandi. Cuma tak boleh hukumkan haid 15 hari. Sebab apa? Sebab dia bersambung daripada hari 15 sambung dengan 16. Oleh kerana ni cerita bab mumayyizah, dia kenal darah, warna, beza warna darah, kuat lemah. Darah kuat sahaja yang dikira sebagai haid, iaitu darah kuat yang 5 hari pertama tadi tu. Oleh kerana tadi dia tak solat lagi, dia tunggu, mungkin darah berhenti pada hari ke-15, mungkin darah berhenti pada hari ke-14. Jadi, oleh kerana masih dalam tempoh sah haid, maksima haid, tunggulah juga. Rupa-rupanya bersambung sampai hari ke-16. Bila dia mandi pada hari ke-16, yang hukum haid hanya 5 hari pertama, baki daripada selebihnya tu yang dia kena qada balik tu. Pasal baki tu dihukum sebagai istihadah. Istihadah ni maksudnya suci. Sebab apa kena qada? Pasal tadi dia tunggu darah masih keluar. Walaupun daripada hari pertama sampai hari ke-5 hitam, lepas tu hari ke-6 merah dah. Oleh kerana hari ke-6 tu hari yang masih lagi sah untuk maksima haid. Sebab tu kena tahu tempoh maksima haid. Hari ke-6 tu masih dalam tempoh sah haid tak? Masih dalam tempoh maksima haid tak? Ya, jadi walaupun warna merah, tunggulah juga. Masih dikira haid. Dia bukan tahu hari ke-7 nak keluar lagi ke tak. Dia bukan tahu darah aku ni mesti bersambung dengan hari ke-16 ni. Mesti sampai ke ni. Dia tak tahu. Hari ke-7 tengok masih keluar darah. Dia beranggapan masih haid lah. Tak? Okey. Hari ke-9 keluar lagi darah, warna merah lagi. Dia beranggapan dia masih haid pasal dalam tempoh maksima haid. Hari ke-9 keluar lagi darah. Dia beranggapan dia masih lagi haid kerana masih dalam tempoh maksima haid. Hari ke-10 masih lagi keluar darah. Dia beranggapan dia masih lagi haid. Jadi tak solatlah dia. Hari ke-11 masih keluar, masih beranggapan haid.
Hari ke-12 masih lagi keluar, masih sah sebagai haid. Hari ke-13 masih lagi keluar, masih sah sebagai haid. Hari ke-15 keluar, masih sah sebagai haid. Tengok-tengok hari ke-16 keluar juga. Bila keluar juga hari ke-16, bermakna dia bukan lagi haid dan bersambung. Bersambung 15 dengan 16, istihadah di dalam haid. Nak hukum 15 hari haid tak boleh. Kenapa tak boleh? Pasal dia bersambung lah. Pasal tu tak boleh. Nah, yang pertama. Yang kedua, dia mumaizah. Mumaizah kena darah. Oh, tadi yang depan tu ada hitam. Kemudian ada merah. Oleh kerana ada perubahan warna daripada kuat kepada lemah, kuat sahaja dihukum haid. Iaitu 5 hari yang pertama. Tadi dia solat tak masa hari ke-6, 7, 8, 9, 10? Tak solat. Tu yang dia kena qadha tu. Jelas tak lagi? Ya, sebelum ni tak pernah haid lah. Tu cerita cerita dia ni, tajuk dia dalam tajuk apa? Tajuk dia Mubtada'ah. Pertama kali datang. Ceritanya perempuan ni, kita katalah umur dia baru 10 tahun, umur 9 tahun. Sah haid ni bermula umur 9 tahun, mudah-mudah cakap kan. Umur 9 tahun datang darah terus macam ni. Itu cerita mubtada'ah. Atau ada orang yang dia tak mestinya datang darah umur 9 tahun, mungkin dia lewat sikit datang. Cuma kita kata sah kalau umur 9 tahun keluar darah, sah dihukum haid. Sebelum daripada 9 tahun tu tak sah. Umum-umum cakap lah, walhal dia ada takribiyah tu, untuk tak mau cerita panjang dah, kita dah cerita dah. Tapi jarang berlaku ngam-ngam 9 tahun, darah pun keluar. Jarang. Katalah umur 11 tahun, baru nak mula datang darah. Kan pertama kali datang darah haid pada umur berapa? Umur 10 tahun. Pertama kali datang pada umur 10 tahun. Pada umur 10 tahun, pertama kali datang darah, terus jadi macam ni. Ni dah cerita dia. Ataupun pertama kali datang darah bila? Umur 18 tahun. Tak syarat mesti datang darah pada umur 9, 10, 11, 12, 13, 14 ni, 15 tak syarat. Tak? Boleh jadi darah dia tak pernah datang lagi haid, sampai umur 20 tak ada haid lagi. Betul dia tak dikira balik lah. Dah kalau tak ada tanda-tanda haid, cukup 15 tahun qamariyah, walau tak keluar darah haid, walau tak keluar mani, kira balik dah. Tapi walaupun dah balik umur 15, haid tak keluar lagi. Tak ada masalah. Umur 20 barulah mula datang haid. Pertama kali datang haid pada umur berapa? Pada umur 20. Datang darah, terus masalah. Boleh jadi. Yang tu kita bahas tu. Jelas dulu. Jelas tak? Jelas? Dah. Duduk. Dah jelas dah. Tidak dikira lah. Kena ingat pula, minimum bagi haid. Tak kira lah darah tu warna apa sekalipun daripada 5 warna tadi. Kalau dia keluar tak cukup 24 jam atau sehari semalam, keluar hitam. Tapi 23 jam je. Lepas tu berhenti tak keluar-keluar dah. Istihadah. Waktu tengah keluar tu mesti dia tak solat kan. Contoh keluar daripada subuh, maghrib tak solat, isyak tak solat, zuhur tak solat. Pukul 12 tengah malam, berhenti dah darah dia. Bila berhenti dah darah dia, qadha baliklah subuh sampai isyak tu. Pasal semua tu tak dihukum haid. Okey. Ya, wajib qadha balik keadaan solat yang kita buat, yang kita tak buat dulu ke, yang ada masalah dengan
dengan pengetahuan kita pada ketika itu. Yang sepatut kita solat, kita tak solat. Yang sepatutnya kita tak solat, kita pergi solat. Dengan sebab apa? Salah satunya dengan sebab perihal darah yang tidak dimaklumi keadaannya. Qada je atau susah hati dah. Tahu tak tahu sekarang ni kerja kita, tambahkan satu jadual dalam kehidupan kita. Qada solat dah. Sama ada kita ni ada hutang ke tak ada hutang, kita pun tak pasti. Lebih baik kita bayar sudah. Kalau betul memang berhutang, mudah-mudahan terlunas. Kalau memang kita ni sebenarnya tak ada hutang solat, kita qada juga pasal kita pun tak pasti, dia akan jadi pahala solat sunat, kata ulama. Dah, sudah selesai. Jelas dulu tak? Jelas ke tak ni? Bab ni. Takat ni jelas ke tak? Saya tak mau teruskan lagi, tak mau sambung lagi. Selagi mana dia tak jelas yang ni, tak payah lanjutkan lagi. Tak apalah kalau kita habis kitab ni setahun, 2 tahun pun tak apalah kot noh. Setuju tak? Patut boleh je nak habis. Nak kita henjut bagi habis kurang 20 siri, boleh habis je. Kurang daripada 20 kali. Tapi saya mengambil keputusan untuk tak mau laju dan tak mau teruskan selama mana satu-satu persoalan itu kita tak tahqiq sungguh-sungguh lah. Mengikut perbahasan kita lah. Sebab tu salah satu sebabnya kenapa untuk pengajian ini dan pengajian-pengajian kitab yang kita huraikan secara agak detail lah kita kata, saya memang tidak letak sebarang tetapan yuran, melainkan daurah tu kita buat memang kita letakkan, kita akan tamatkan dalam masa sehari, dalam masa 2 hari, dalam masa 3 hari, 4 hari dan seumpamanya. Jadi kita tetapkan satu komitmen lah. Ibarat macam sagu hati gitu. Sagu hati secara paksa. Tapi kalau yang ni memang sebab tu saya kita sepakat tu tak payah tak yuran lah. Saya lagi buatnya melanjut sampai 5 tahun, tak kena banyak pula kena bayar. Tak payahlah. Mudah-mudahan ada manfaat, kongsi bukan pula dengan orang. Jadilah kita punya saham. Baik. Jelas. Okey, bila jelas, tadi soalan sahabat kita. Mandi niat macam biasa, wuduk tengok muka surat 95. Tadi kata nak bagi habis lambat. Rupanya dah nak habis dah kita pun. 95 dah, alhamdulillah. InsyaAllah tak lama lagi khatamlah kita. Kaedah atau kaedah atau tata cara solat bagi wanita yang didatangi istihadah. InsyaAllah lah minggu depan boleh buat pulut kuning dah. Nak habis dah. Surat 95. Okey. Amin. Maknanya pertama kali haid ini adakah benchmark untuk adat atau kebiasaan haid seorang? Ya, sekiranya datang untuk kali kedua dan seterusnya. Kalau pertama kali datang haid, lepas tu tak datang-datang dah sampai bila-bila. Tak? Kita tak bolehlah kita kata dia adat lagi. Bila datang kali kedua, okey, barulah dia berlaku adat. Barulah yang pertama tu jadi adat. Faham yang tu dulu nah? Cara umumnya, zohirnya kita kata yang pertama kali ni benchmark lah. Dia punya indikator dia lah sebagai adat dia untuk datang lagi sekali nanti. Kalau berlaku lagi istihadah, maka dia ambil kira yang pertama ni lah. Contoh ni pertama ni, berapa hari haid dia? 5 hari haid dia. 5 hari ni lah dipegang sebagai adat kalau berlaku lagi akan datang. Cuma kalau kali kedua nanti datang normal. Lepas 7 hari berhenti, lepas tu tak ada dah, normal.
Jadi adat baru bagi dia 7 hari pula. Yang ni terbatal lah. Okey. Tengok Ustaz tadi. Selesai dah tu saya rasa. Ada soalan. Situasi darah merah 1 hingga 15. Hari ke-15 mula keluar hitam. Jadi dia fikir kemungkinan baru bermula haid yang sebenar. Dan darah hitam itu terus keluar sampai hari ke-30. Jadi adakah wajib juga mandi pada hari ke-16 tu? Dia mandi wajib. Solat pada saat darah hitam baru keluar ke macam mana? Itu bermula pada contoh 20, 21, 22, 23, 24 nanti terjawab. Insya-Allah. Cuma kita katakan di sini faham dulu. Bila kata mumayyizah, di sini soalan ni menunjukkan sahabat-sahabat semua boleh tengok soalan Puan Syarifah Nur Rashidah. Dia kata darah merah daripada hari pertama hingga hari ke-15. Kemudian hari ke-16 baru mula darah kuat. Yang ni contoh 20, 21, 22, 23 esok jumpa lah ni. Jadi tak apalah, dah dia tanya awal. Kita jawab sikit je lah. 1 hingga 15 merah. Sambung dengan hari ke-16. Sampai 30 hitam. Dia nak mandi tak mana? Dia mandi hari ke-16 bermula daripada hari ke-16 ni. Mana dia mandi tang bila? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Hari ke-30 ni lah mandi. Pasal dia ada masa sampai hari ke-31 untuk maksimum. Tapi sebabkan 16 sampai 30 tu darah hitam, mandi pada habis hari ke-30 baru mandi. Apa itu? Qadha solat yang mana? Qadha solat 15 hari yang depan ni je lah. 15 depan ni baru qadha solat. Pasal apa yang depan ni tak kira haid? Pasal yang ni merah. Lepas merah bertukar warna hitam. Kan kita kata kalau mumayyizah yang dihukum sebagai haid adalah darah kuat. Hitam ni kan kuat. Yang ni dia tak solat lah. Pasal dia tunggu. Kita tengok hari ke-16 hitam pula dah. Bila hitam pula dah, confirm yang belakang ni istihadah. Ni secara umumnya. Boleh dapat Puan Syarifah Nur Rashidah. Tu belum masuk bab dia ni tu kat belakang tu. Macam mana dia nak tahu adat 5 hari? Sedangkan dia baru first time datang darah. Masa first time darah ni dia memang dah tak tahu adat lagi. Tapi sebabkan 5 hari tu darah hitam, yang lebihnya semua darah merah, hitam tu benchmark ataupun tanda point dia untuk mengatakan haid. Jadi, untuk kali yang pertama dia datang, didapati haid dia adalah 5 hari pada darah kuat. 5 hari itulah jadi adat dia. Jelas tak dulu? Pening dah. Pening dah. Puan Syarifah tadi dah faham belum? Datang mana lagi? Puan Syarifah tadi dah faham dah. Yang ni kawan kita tanya ni, macam mana dia tahu adat dia 5 hari? Bukan dia tahu. Hari pertama sampai hari ke-5 dalam contoh 17 ni darah hitam. Ni darah hitam. Tapi dia tak mandi lagi pasal hari ke-6. Bermula pada hari ke-6. 6 keluar darah lagi. Dia tunggu tak? Hari ke-6 keluar darah lagi, dia tunggu tak? Ni contoh ni. Contoh ni. Yang keluar darah 5 hari kuat, 25 hari lemah ni.
Hari pertama sampai hari kelima, dia kata, contoh kita kata itu darah hitam. Hari ke-6 sampai hari 25 hari seterusnya. Mana hari ke-6 sampai hari ke-30. Darah merah. Waktu hari ke-6 ni, darah merah ni, dia tunggu ke dia solat? Sahabat. Ha. Okey. Ni kita nak tanya kawan-kawan kita ni. Dalam contoh ni, pasal nak jawab kawan kita tanya tadi tu. Macam mana dia nak tahu adat dia 5 hari sedangkan dia baru pertama kali? Okey, ni kita nak cerita satu-satu ni. Hari pertama sampai hari kelima, dia keluar darah hitam. Masa ni tentulah dia tak solat, tak puasa, semua tak puasa, betul tak? Tengok-tengok hari ke-6, ni cerita dia Mumaizah ni, dia kenal darah. Okey. 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 Nah ni, tengok ni dulu. Terus ada komen merata lagi. Tengok ni dulu. Hari ke-6 dia tengok darah warna merah. Dia dah boleh mandi ke? Tak boleh lagi, dia tunggulah pasal kena ingat. Maksimum haid 15 hari, 15 malam. Sekarang baru hari ke-6. Bila hari ke-6 ni sah tak dihukum sebagai haid? Sah. Okey. Dia tunggu lagi. Hari ke-7 dah boleh mandi ke kalau keluar merah lagi? Tak? Boleh mandi tak? Hari ke-7 ni. Ni cerita situasi sebenar, konon-kononnya. Konon-konon situasi sebenar ni. Walhal kita tahu contoh di sini 5 hari kuat, 25 merah. Tapi kita buat contoh ibarat keadaan sebenar. Situasi kesebenarnya mestilah keluar sehari, keluar sehari, keluar sehari. Betul? Okey. Hari pertama keluar hitam. Dia tak solat, dia tak puasa kalau bulan puasa. Hari kedua hitam lagi, keluar lagi. Hari ketiga, keempat, kelima darah hitam dia tengok. Tak apalah hitam ke hijau ke biru ke, tak kira lah pasal dalam tempoh maksimum haid. Tak kisahlah, saya ada darah je. Maknanya hukum haid lah. Okey. Hari ke-6 tengok merah. Hari ke-6 tengok merah. Okey, dia boleh mandi dah lah. Tak boleh mandi lagi lah pasal masih dalam maksimum haid. Hari ke-7 merah lagi. Boleh mandi ke tak? Tak boleh lagi. Okey, hari ke-8 keluar darah lagi. Merah lagi. Boleh mandi ke tak? Tak boleh lagi pasal dalam maksimum haid. Hari ke-9 keluar darah. Boleh mandi tak? Mandi hadas? Tak boleh lagi pasal masih dalam maksimum haid. Hukum haid lagi. Pasal dia bukan tahu besok hari ke-10, 11, 12 tu berhenti ke tak. Okey, hari ke-10 keluar lagi. Tak? Boleh mandi dah, solat dah. Hari ke-10. Tak boleh lagi pasal dalam maksimum haid lagi. Hari ke-11. Keluar darah merah lagi. Boleh mandi dah. Nak? Cuti lagi pasal dalam 15 hari lagi. Hari ke-12. Keluar lagi. Boleh mandi lagi. Boleh solat lagi. Suci lagi. Belum lagi ni dalam 15 hari lagi. Hari ke-13. Keluar lagi. Buat apa? Buat tak reti lah. Nak? Pasal masih dalam 15 hari lagi. Hari ke-14. Keluar lagi merah. Boleh mandi lah. Tak boleh lagi pasal dalam 15 hari lagi. Hari ke-15. Dah suci belum? Belum lagi. Pandai dah. Bantai lagi. Tidur tu diam. Baik. Hari ke-15 keluar lagi merah. Nak buat apa? Buat tak reti lah. Pasal masih dalam 15 hari. Hari ke-16 keluar lagi. Ke-16 ni lah yang ada. Yang ke-16 ni lah yang kena mandi. Pasal apa? Pasal dah keluar daripada tempoh ni. Tempoh maksimum haid ni. Dah keluar dah daripada ni. Bila dia mandi kat sini, darah mesti keluar. Mandi hadas. Mandi hadas. Sekarang nak hukum haid dia berapa hari? Dia baru first time datang ni. Tak?
Okey. Oleh kerana kita tajuk kita mumayyizah ni dia kenal darah. Reti beza darah. Okey, reti beza darah. Apa yang hang reti bezanya? Awal-awal 5 hari dulu hitam. Lepas tu daripada hari ke-6 sampai sekarang ni duk merah. Yang hitam tu saja haid. Oh, 5 hari sajalah aku haid yang awal-awal dulu. Yang ni je haid. Lepas tu yang ni tak solat semua ni. Yang ni tak solat semua ni semua istihadah. Istihadah maksudnya sama dengan suci. Dah suci pasal apa hari tu tak mandi? Sebab masih dalam tempoh maksima. Tak mandi lah. Sebab keluar bersambung sampai ke-16. Yang hari tu hang tak solat. Konon-kononnya hang dikira sebagai haid. Rupanya bertukar menjadi istihadah. Jadi oleh kerana hari tu duk sonok sangat tak semayang. Tengok-tengok keluar sampai hari ke-16. Yang ni lah semua kena qada balik ni. Pasal dia tak dihukum haid. Pasal yang hukum haid yang kalah hitam saja. Hak kalah merah ni kita tak mau. Faham dulu? Faham? Kalau berhenti darah hari ke-15, 15 hari lah haid dia. Ye lah. Apa lagi? Faham lagi? Ini cerita kalau tahu beza. Kalau tak tahu beza, tak suruh tanya lagi. Jadi dia pening kepala. Lebih utamanya anak-anak diajar asas haid sebelum umur 9 tahun kemariah. Tak apa, kalau sekolah menengah mau buat program daurah ke apa untuk baca buku-buku yang jenis macam ni pun dah bagus dah. Kurang-kurangnya depa kalau nak kena qada balik pun tak banyak, baru umur 15. Taklah banyak macam kita sekarang ni. Bukan kita lah, makcik-makcik lah. Saya tak ada. Saya kalau ada pun bab lain lah. Tapi cerita ada qada lagi banyak lah. Boleh faham? Jadi siapa-siapa yang ada keupayaan, kemampuan, ada kuasa, ada suara untuk boleh ajukan dan dibuat. Lepas tu ujian pula dah. Perbahasan, perbincangan. Ada bab ni buat di sekolah program. Jemput mana-mana ustaz pun boleh, ustazah pun boleh yang boleh menyampaikan ilmu berkaitan bab darah ni contohnya. Dengan berkesan, insya-Allah. Tapi sekarang dah faham ke belum cerita dia? Mak nak penuhkan ilmu di dada dulu, silakanlah mak oi. Tak dengar? Tak dengar pula dah. Mana tak dengar? Oh, tak. Ni apa pula ni? Contoh hari ke-6 hingga ke-8 merah. Ke-9 hingga ke-11 coklat. Tak? Nak kira 12 hingga 30 merah. Jadi haid dikira hari 1 hingga ke-8 ke ustaz? Tak? Yang tu dia masuk contoh 33, 34 besok. Contoh 33, 34 esok tu nanti. InsyaAllah lah Puan Hazwani Zahari. Tak? Sabar dulu Ustaz.
Okey. InsyaAllah sampai bab dia nanti. Kita selesaikan satu-satu dulu. Jangan lompat-lompat sangat. InsyaAllah sabar, Ustaz. Tidak dia bertambah pening. Kalau kita lompat-lompat lagi dia bertambah pening. Okey, setakat ni faham tak dulu yang ni? Jelas dulu tak ni? Jadi bila dah keadaan ini haid hanya 5 hari yang pertama kerana darah hitam, inilah jadi petanda adat bagi dia. Okey. Inilah petanda adat bagi dia. Sekiranya pada masa akan datang, okey dah baik dah, tak ada masalah dah. Lepas daripada ni okey apa semua. Lepas tu datang darah balik. Datang darah balik 1 hingga 8, lepas tu berhenti dah, tak ada dah. Yang ni dah terbatal, adat ini 5 hari ni, dia datang adat baru 8 hari. Dia datang adat baru 8 hari pula. Kita selalu bagi tahu apa? Adat boleh berubah. Okey. Cuma ikut yang terakhir tu dulu. Asas dia macam tu. Okey. Sabarlah. Saya pun kena sabar juga. Kalau ikut hati memang saya nak jawab je soalan semua. Tak? Kalau ikut hati keluar soalannya, kalau soalan tu memang ada dalam pengetahuan saya, memang saya nak jawab. Cuma saya ni kena sabar juga. Kalau saya jawab, lagi orang lain yang tak terfikir soalan tu dan dia belum ada asas lagi, dia pula pening, hak baru dengar, hilang pula. InsyaAllah. Sabar, Sah. Tak lama mana dah. Dah nak habis dah. Dah muka surat 95 dah. Balik 95 tadi. 4-5 kali dah 95, tak jawab-jawab juga. Kawan kita tanya tadi, mandi niat macam mana? Mandi hadas niat macam biasalah. Sahaja aku mandi hadas besar, fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Tak? Okey. Cuma wuduk dia. Wuduk dia tu oleh kerana dia dalam keadaan masih berdarah dan darah dikira sebagai istihadah. Kita tengok kaedah atau tata cara solat bagi wanita yang didatangi istihadah. Tak? Tengok Ustaz, bagi tahu siap-siap, senang. Kita jawab tentang soalan dia aja. Wuduk macam mana? Wuduk dia tu macam tu Nawaitul wudu'a listibahati salati fardan lillahi ta'ala. Bahasa Melayu je tak apa. Waktu letak ayat kat muka tu, sahaja aku berwuduk bagi membolehkan aku solat. Solat fardu. Bila letak air, sahaja aku berwuduk bagi membolehkan aku solat fardu. Lepas tu dia ambil wuduk teruskan macam biasa. Dengan syarat setelah masuk waktu, setelah dia bersuci, setelah dia sumbat kapas sikit dalam lubang faras dia, lepas tu dia pakai pad, baru dia berwuduk. Habis. Selesai. Okey. Saya 29 hari pertama saya haid. 29 hari pertama, 29 hari bulan, hari pertama saya haid. Hari ke-9 saya dah kering. Dah cek memang kering. Tapi lepas 3 hari saya mandi dan solat. Hari ke-13 keluar lagi warna coklat cair. Sampailah hari ke-14. Setiap waktu saya cek. Seperti yang Ustaz cakap. Haid lah tu. Nak, pasal masih dalam tempoh 15 hari. Betul dah tu. Nak. Waktu tak ada haid, kira suci, datang balik 2-3 minit pun wajib mandi balik. Sebab apa? Sebab depan tu dah cukup sebagai haid. Habis. Okey. Boleh setakat ni? Sikit-sikit pun kena sumbat juga. Kecuali bulan puasa. Nak?
Okey, selesai ya. Jom lah kita tidur ah. Cukup lah sampai dekat ni. Penin lah. Ha. Contoh 18 tak payah lah malam ni. Cukup lah satu contoh lah. Kau nak sambung lagi sikit. Punya nganga geram aku kalau nganga-nganga ni. Baik. Kalau bulan puasa, istihadah ni wajib puasa. Kan? Istihadah wajib puasa. Jadi kalau bulan puasa, dia tak bolehlah sumbat dalam faras dia. Kalau sumbat batal lah puasa, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Jadi dia pakai pad semata-mata. Pakai pad saja. Okey. Kalau bukan bulan puasa, wajib kena sumbat sikit, lepas tu baru pakai pad. Dia ada hasyu dengan hashbu. Kalau tak silap saya. Bab tu. Tapi kita tak pakai lah istilah tu, kita tak mau pakai, tak mau bagi penin lagi. Wajib sumbat, wajib tu tutup ataupun balut. Tak boleh sumbat saja, tak boleh balut ataupun tutup saja. Dia mesti sumbat, pakai pad pula, panty liner ke apa. Kalau bulan puasa, tutup saja dengan pad saja daripada luar. Pasal tak boleh sumbat sikit dalam dia. Pasal apa? Pasal tengah puasa. Istihadah ni kan suci. Maka wajib puasa. Jelas dulu. Jadi yang ni kena katakan dari balik sampai umur 40 baru belajar bab haid. Jadi dulu punya ibadah boleh jadi betul tak? Boleh jadi tak betul waktu suci. Entah-entah dalam istihadah pun tak tahu. Jadi yang ni kita boleh qada, bukan boleh qada, wajib qada. Bila kita was-was tentang keadaan kita dulu yang berkaitan dengan bab darah, sekarang ni wajib qada. Puasa pun qada. Fidyah ada cara dah Ustaz? Ada cara fidyah. Sehari saya buat dalam komen. Sekarang saya tak boleh nak komen. Tak payah komen, tengok Tani komen buat apa. Tengok Tani terus ya. Cerita dia, kalau orang yang dia nak bayar fidyah puasa, payah sangat nak kira, susah sangat nak kira, dia kira macam ni. Lah ni umur berapa? Lah ni umur 40. Dia ni lelaki ke perempuan? Dia perempuan. Bila perempuan tolak 9 tahun. Tolak 9 tahun sama dengan berapa? 40 tolak 9 jadi 31. 31 nak darab dengan 30, darab dengan secupak beras. Secupak beras berapa ringgit? Lah ni secupak beras. Secupak beras berapa? Dulu RM1.07. Dulu RM1.75. Sekarang berapa? Kita anggap ke RM2.50. RM2.50. Ada? 31 darab 30 berapa? 31 darab 30 berapa? Betul jawapan darab dengan 2.5 berapa? Kalau keputihan kena sumbat juga ke? Pendapat yang kuat mengatakan sumbat. Ada pendapat juga mengatakan tak payah sumbat kalau keputihan, pakai pad saja. Cuma saya lebih cenderung kepada kalau keputihan yang mengalir keluar, ada keputihan yang dia duduk dalamnya, dia tak keluar. Yang tu memadai dengan pakai pad saja. Tapi kalau keputihan yang jenis boleh keluar, dia keluar juga, maka sumbat juga. 1 hingga 15 darah hitam keluar. Sampai ke 16 bersambung sampai 2 bulan. Dikira macam mana Ustaz?
Yang ni satu sifat saja. Yang ni dia akan masuk pada perbahasan pada contoh apa tu 35, 36, 37 nanti. Okey. Dia kira tak cukup syarat tamyiz, dikira sehari semalam saja haid. Hari ke-16 mandi juga. Kalau dia pertama kali datang darah. Kalau tak sumbat kapas, hanya pakai pad, maknanya solat tak sah ke Ustaz? Ya, tak sah. Pasal dia dikira mengalir keluar daripada kemaluan. Mengalir keluar tu maknanya dikira keluar sesuatu daripada kemaluan menyebabkan batal wuduk, batal solat. Sebab tu kena sumbat. Bila kalau pakai pad saja, kan dia dikira keluar daripada permukaan faraj menyentuh pad. Faham tak? Jadi dikira keluar sesuatu. Kalau sumbat dengan kapas, walaupun kapas tu dah basah dengan darah, baru mengenai pad, dimaafkan. Sebab tu kena sumbat. Okey, 2325. Tu RM 2325 tu lah buat keluar bayar fidyah. Ni dikira daripada umur 9 tahun tak pernah puasa. 40 tahun tolak 9 pasal dia perempuan. Sebab apa? Sebab perempuan ini anak boleh didatangi haid daripada umur 9. Kalau lelaki ambil 15 terus. Ni kaedah Tok Guru duk ajar macam ni lah. 30 ni maknanya sebulan. Sebulan ada 30 hari. Maknanya dikira daripada umur dia 9 tahun, dah 31 tahun tak pernah puasa walau sehari pun. 31 tahun darab dengan 30 hari. Darab dengan satu cupak beras. Dapat jumlah tadi. Itulah fidyah dia. Buat keluar bayar lah. 30 hari ni boleh tu. 30 hari ni. Bolehlah tukar. Kalau dia nak tukar. Dia yakin. Dia yakin. 15 hari je. Buah 15. Kalau dia yakin. Tapi asas dia kira terus tak pernah puasa langsung. Ibarat tak pernah puasa langsung. Lebih kira sedekah. Lebih bayar kira sedekah. Kalau dia ingat umur 13, tolak 13 lah kat sini. Kalau dia ingat memang betul dia start period umur 13. Umur 13 dia dah mula balik. Tolak je lah 13. Jadi kat sini. Berapa? 40 tolak 13 berapa? 7, 27. 27 darab 30 Kena anggap tak pernah puasa terus supaya kita bayar tu tak kurang. Bayar lebih tak apa. 23, 25 tu sekali bayar ke Ustaz? Tak kira lah. Nak bayar berapa kali pun janji habis. Niat fidyah. Laki 15. Bayar online boleh lah. Kan niat kita je, kita tak payah abang kat orang pun tak apa. Yang ini aku bagi duit ni, duit fidyah puasa aku, tak payah. Niat kita je, kita bagi pada fakir miskin tu. Niat kita je, dia tak tahu pun tak apa, kita bayar untuk apa. Tak? Dah tu cukup lah. Selesai lah. Habis lah. Sebenarnya yang ni, kalau Tok Guru kat pondok, ini tujuan dia, kalau ada orang mati, meninggal, bila orang meninggal, Tok Guru akan minta semua, kumpulkan semua harta si mati, Tok Guru suruh selesaikan yang ni dulu. Katalah orang tu meninggal umur 70, dia lelaki, tolak 15. Sama dengan 55
Ada darab 30. Lepas tu darab dengan secupak. Kita kata RM2.5. Dapat jawapan. Jawapan ni, anak, tu guru kira tolak anak fidyah puasa, kafarah sumpah, kafarah nazar, kafarah janji, kafarah hutang. Sekira sekali. Dah selesai dah tu. Boleh ya? Dapat Lebih. Kita pakai pendapat yang mengatakan tak perlu ganda. Boleh. Pasal dah banyak sangat. Tak tahu nak ganda berapa dah kan. Ni Aliyah Padi ni, Aliyah Padi mana? Aliyah Padi Pariu cerah Oh, Aliyah cerah. Terima kasih Baik. Okey selesai dah untuk malam ni sampai ni dulu. Tanda situ kita sambung nanti contoh 18. Siapa ada urusan boleh keluar dah. Kalau ikut beli barang, ada pendapat kata tak boleh. Barang yang hanya boleh bagi beras, tapi banyak sangat lah pula duit beras nak bagi ke dia. Jadi boleh diganti dengan duit sahaja. Boleh diganti dengan duit. Kerana berbanding dengan beras, mungkin dia perlukan duit. Bila dapat duit kat dia, dia nak beli apa tu terpulang kat dia dah. Lebih membantu dia lah. Okey. Dan tak semestinya kena bagi pada seorang saja, boleh bagi kepada beberapa orang. Kalau kita rasa padan untuk kita bagi 3 orang, pasal kita tahu ada 3 orang yang fakir miskin ni. Kita bagilah kat 3 orang tu, bahagi 3. Okey. Jelas dulu Kalau nak pergi pusat zakat terus pun boleh, depa pun boleh tolong kira. Bayar terus kat depa, tu lebih afdal dalam konteks kehidupan kita ni, ada pemerintahan ni. Okey. Tabung masjid tak boleh tabung masjid bukan kategori orang. Boleh tabung masjid tak boleh. Okey, takat tu dulu dah. Cuma satu cupak sama beras berapa kilo Ustaz? Alamak, 4 cupak satu gantang. Satu gantang sama dengan 2.7 kilo. Bagi 4 cupak sama dengan satu gantang. Satu gantang sama dengan 2.7 kilo. 2.7 kilo sama dengan 4 cupak. Lebih kurang satu cupak 300 gram lebih kurang. 3 kali 4 12 600 gram. 6 kali 4 24. Lebih kurang 600 gram lah. Bayarkan pusat zakat, suruh zakat kira. Kalau kita kira sendiri ni, kita boleh bagi ke orang. Misal dia fidyah, dia bukan zakat. Kalau zakat, afdal, bahkan setengah mengatakan wajib bayar melalui pusat zakat. Misal ada orang collect. Tapi kalau fidyah ni boleh bayar sendiri je. Ustaz, saya memang mengalami istihadah. Jadi selagi tak sampai bak, guna hukum basic 15 hari boleh ke? Tak boleh. Kalau ada masalah, basic tanyalah siapa-siapa yang kenal tu. Mesej ke admin, nanti admin boleh tanya, boleh panjangkan soalan tu kat saya insya-Allah. Tak boleh main ikut basic-basic, tak boleh. Beli barang keperluan yang lain. Tak afdal lah. Tak afdal. Boleh sah je, bukan cerita tak sah lah, cerita tak afdal lah.
Beli beras 2-3 kampit, lebih tu bagi duit. Biarlah dia nak beli sendiri. Kalau kita beli barang lain, rupa-rupanya barang yang kita beli tu dia baru dapat semalam. Macam mana? Kalau kita bagi duit kat dia, dia boleh beli benda lain yang lebih diperlukan. Okey, fidyah ni boleh bayar sendiri lah. Kalau zakat, saya cenderung dengan pendapat pergi ke pusat zakat. So, dia ada amil dia. Okey. Okey. Baik, sebelum mengundurkan diri, saya nak bagi tahu satu ni khusus untuk admin ni. Admin ada tak dalam ni? Tengok dulu, tengok admin reply, tengok respon, tengok dalam komen admin masih ada tak dalam ni? Admin. Admin ada tak dalam ni? Admin tidur Mana? Okey, saya nak tanya dalam ni, sahabat-sahabat yang ikuti live ni 135 orang, yang tinggal tadi adalah 100 lebih, tak sampai 200 pun. Makin lama makin kurang, tak apalah, adat dia macam tu lah. Walau berpuluh ribu pun. Tak? Mungkin mereka tak dapat ikuti live kan. Harap mereka dengar sampai penghujung ni. Apa tu, kalau saya nak buat hebahan untuk bantuan kepada pondok guru, bolehkah nak tumpang hebah kat grup ni? Minta bantuan daripada sahabat-sahabat sekalian, kalau ada rezeki lebih, beri sumbangan sikit kepada dua buah pondok Baba Asyik, penyemak bagi buku atau kitab yang saya susun ni, dan juga pondok mudir iaitu Al-Fadhil Ustaz Hamzah. Jadi kalau boleh, jadi saya minta tolong admin buatkan iklan dan masukkan iklan serta nombor akaun direct terus pada pondok, bukan pada saya akan melalui orang tengah, tidak, terus kepada akaun pondok, terus kepada akaun pondok, tidak melalui orang tengah dan seumpamanya. Kalau kata tidak jadi masalah, nanti saya akan minta admin masukkan hebahan itu di dalam grup-grup lah, grup darah, FB, WhatsApp dan juga di Telegram. Pondok Baba Asyik, penyemak bagi susunan kitab yang kita guna pakai ni, darah ni, di Pendang. Pendang. Dan pondok Ustaz Hamzah, sahabat dan juga guru saya anggap dia sebagai guru saya, di Bujang Merbuk, Kedah. Dua-duanya di Kedah. Dua Kedah. Satu di Pendang, Ma'had Al-Fatani, Pendang, dan satu lagi Pondok Ar-Rahmaniyah, Bujang Merbuk, Kedah. Nanti kita akan ni, kalau dah setuju, okey, saya pun tak mau main suka-suka meletak je gitu je. Kadang-kadang benda-benda ni yalah, benda-benda macam ni kan. InsyaAllah kalau setuju, okey, alhamdulillah lah. Nanti saya baru bagi tahu ke admin, tak tolong admin letak. Mana-mana yang siapa-siapa yang rasa ada lebihan rezeki, insya-Allah ada RM1 bagi RM1, ada RM2 bagi RM2. Cuma ada 2 pondok tu lah kita nak buat sekali. Senang. Ma'had Al-Fatani, Pendang, Bujang Merbuk, Ma'had Pondok Ar-Rahmaniyah, Ustaz Muhammad Amzar bin Azmi. Itu sajalah. Saya nak bagi tahu, insya-Allah. Kemudian siapa yang berminat untuk menyertai daurah yang terbaru yang bakal diadakan pada 30 hari bulan 1, 2
dan 4. 1, 2, 3. Macam itulah. Daripada hari Isnin, Selasa, Rabu, Jumaat. Setiap 9.30 malam, daurah 20 sifat hati. 20 sifat hati ni boleh kita faham sebagai ringkasan lah. Boleh kita katakan sebagai ringkasan daripada kitab Penawar Bagi Hati lah. Asas bagi ilmu tasawuf. Masih lagi boleh mendaftarkan diri, yuran RM10 untuk selesai daurah. Sekali bayar je. Nak? Kitab boleh beli kat Shopee ya. Itu sajalah. Okay. Kemudian boleh bersedialah, boleh simpan-simpan duit lagi sikit pasal sebelum akhir tahun kita akan ada daurah penutup. Daurah penutup ni daurah berkaitan tauhid. Fiqh kita dah buat. Daurah tasawuf yang kita akan buat ni daurah tauhid. Pengenalan kepada hukum akal. Wasail ilmi kalam. Mana? Wasail ilmi kalam ni jangan beli dululah kitab. Jangan beli dulu wasail ilmi kalam, jangan beli dulu kitab lah. Kalau nak beli pun tak apa, belilah yang dah ada di pasaran boleh beli. Pasal nanti beli, kalau nak beli yang saya punya. beli yang saya punya. Pasal saya punya dah siap dah, tinggal nak tunggu ISBN. Lepas tu kita cetak lah. Saya alih tulisan Jawi kepada Rumi, betul saya buat ta'liq nota kaki tambahan syarahan ringkas. Ustaz Hamzah mudir pondok Bujang Merbuk Ar-Rahmaniyah pun dah sahkan dan dah buat kata pengantar dah. Tinggal nak tunggu ISBN. Insya-Allah. Itu hujung tahun nanti. Sehari je. Pasal 16 muka surat je. Wasail ilmi kalam tu. 16 muka surat je. Kita boleh habis dalam pagi sampai tengah hari kita habis. Itu hujung tahun nanti. Bolehlah simpan-simpan duit sikit. Pasal ialah daurah kita akan kenakan bayaran lah. RM10 lah macam biasa. Okey. Link kitab mana daurah yang kita nak buat tak lama lagi hujung bulan ni tu 20 sifat hati. Yang tu boleh tengok dekat Facebook, kat grup kita dah ada dah link 20 sifat hati. Yang saya cakap, yang saya baru buat ni, saya baru alih tulisan Jawi daripada Jawi ke Rumi dengan berserta dengan syarahan ringkas ta'liq tu, yang tu belum cetak lagi. Dan itu daurah kita akan buat hujung tahun. Okey. Sekarang ni tengah tunggu ISBN. Urusan ISBN dah dapat, baru kita akan cetak. Kitab tu, wasail tu yang untuk daurah hujung tahun, bab tauhid, pengenalan kepada perbahasan bab hukum akal dan akal hukum serta berkaitan dengan wujudiah amrun itibari tu, kita buat hujung tahun nanti insya-Allah cadangannya. Pakai kitab wasail ilmi kalam. Ya, saya dah buat daripada Jawi ke Rumi. Di pasaran sekarang pun dah ada jual. Tapi kalau nak beli yang versi saya yang berserta dengan syarahan ringkas dan ada ta'liq sikit, kena tunggulah. Belum dilancarkan lagi. Yang tu nanti. Dia 16 muka suratnya. Yang saya dah buat tu jadi 16 muka surat je. Asal kitab Jawi 23 muka surat. Okey? Yang saya punya ni saya ada buat syarah sikit, bukan syarah lah, ta'liq. Ta'liq ni nota kaki. Okey? Tunggulah nanti. Tu pun kitab tu pun 16 muka surat je, ingat. Tak mahal kot, RM6-7 kot. Kalau nak murah saya terpaksa cetak 5,000 buah, 10,000 buah, bolehlah jual harga RM4, RM5. Tapi kita tak cetak banyak kan. Kita tak cetak banyak, harga cetak pun bahaya dah. Tapi tak mahal lah nanti kita jual pun pasal dia 16 muka surat, jangan susah hati lah. Okey, habis. Wallahu alam. Pada tu dulu, minta maaf. Okey. Link kitab untuk wasail yang saya duk sembang, yang saya buat alih tulisan tu belum cetak lagi. Tapi untuk hujung bulan ni ada daurah 20 sifat hati. Yang tu link kitab dah ada dekat dalam grup kita bubuh. Masih dibuka untuk penyertaan. Habis. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Pada tu dulu.
Mudah-mudahan mendapat kepahaman dan terus diberi keredaan oleh Allah. Moga-moga dengan sebab redha Allah itu membuka pintu-pintu kepahaman dan akhirnya dapat diamalkan dan dapat dikongsikan kepada orang lain dengan kepahaman yang jelas. Semoga terus diberi perlindungan dan kemudahan oleh Allah, zahir dan batin, dunia dan akhirat. Salah silap saya mohon maaf. Hargailah nikmat Islam dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.